An Abdullah bin Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati salam. Daripada Abdullah bin Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Seanggun bidadari menghadap Ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan telekung raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, tahukah kita apakah itu sunnah Nabi Muhammad SAW yang paling utama? Ya benar, sunnah yang paling utama ialah dakwah, mengajak dan membawa manusia keluar daripada kegelapan jahiliyah kepada sinar cahaya Islam. Kami, Hidayah Center Foundation, bergerak di atas dua paksi utama. Yang pertama, dakwah mengajak manusia kepada Islam. Yang kedua, menyantuni dan memperkasakan golongan mu'allaf. Alhamdulillah, usaha ini telah berjalan lebih 10 tahun dan lebih 7,000 orang telah berjaya disantuni. Namun demikian, kami di Hidayah Center Foundation ingin memperkasakan lagi usaha ini kerana masih ramai yang belum menerima mesej Islam, khususnya di Malaysia, dan demikian ramai golongan mu'allaf yang belum mampu diperkasakan. Jadi, kami amat mengalu-alukan sokongan, bantuan dan sumbangan anda semua untuk memperkasakan usaha dakwah dan santunan mu'allaf ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu satu kumpulan yang mengajak manusia kepada kebajikan, menyuruh berbuat segala yang baik dan melarang daripada segala yang salah. Dan golongan yang berbuat demikian itulah orang-orang yang berjaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita bersama dengan orang-orang yang berjaya. Untuk menyalurkan sumbangan dan infak anda, boleh layari www.dahsedekah.com atau sumbangan secara terus ke akaun Maybank kami
562209624421. Kami dahului dengan ucapan terima kasih. Hidayah Center Foundation, sampaikan Islam, perkasakan mu'allaf. 20 tiket untuk dimenangi pemenang bertuah di Radio IKIM. Sertai kuis konsert Saujana 25 menerusi slot aspirasi 10-1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 13 Februari ini. Teka lirik lagu Saujana dan menangi 2 tiket menyaksikan persembahan Saujana dengan penampilan khas Orkestra Tradisional Malaysia bersama Nazri Johani, Aula, Andika dan Ustaz Nabil di ZEP Kuala Lumpur pada 5 Mac 2023 jam 8.30 malam. Untuk pembelian secara online, layari laman web tiket rasmi konsert Saujana 25 di www.tickettoyou.com.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini bersama untuk rancangan Raudah Jiwa. InsyaAllah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan insyaAllah kita akan buka juga ruang dan peluang boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 yang kita akan bincangkan pada petang ini. Rancangan Raudah Jiwa, bincangannya Jom Syari Bahagia Hakiki, dan akan membincangkan tajuk ini bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa, pakar motivasi untuk petang ini. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Raudah Jiwa sebentar saja lagi. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Bila hati gembur
bersama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia, kepada semua manusia, kepada semua manusia. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wudu. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wudu tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wudu. Dakwah adalah tanggungjawab kita semua. Kami, Hidayah Center Foundation, menumpukan usaha menyampaikan Islam dan memperkasakan mu'alaf. Ayuh bersama-sama kami di dalam usaha murni ini. Tapi jangan risau, kerana tidak boleh memberi sokongan dari segi tenaga. Sokonglah kami dengan menyumbang melalui www.dahsedekah.com. Hidayah Center Foundation, sampaikan Islam, perkasakan mu'alaf. Nak tahu kelajuan peranti pintar dalam 5G? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana kandungan kreatif dan perniagaan atas talian dikuasai? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana cyber security dan undang-undang berfungsi? Di MMU ada jawapannya. Semua itu dan banyak lagi ada di Multimedia University kerana MMU ialah anda menerajui masa hadapan digital. Layari mmu.edu.my. Gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria mengakibatkan kehilangan beribu-ribu nyawa dan berbelas ribu orang dilaporkan cedera. Kemusnahan harta benda, bangunan dan kediaman yang ranau. IKIM dan Muslim Care Malaysia menyeru orang ramai untuk menghulurkan sumbangan bagi mengurangi beban mangsa. Sumbangan boleh disalurkan kepada Muslim Care Malaysia Society melalui akaun Bank Islam Malaysia 1403 2010 093 666 dengan rujukan Gempa Bumi. InsyaAllah, setiap ringgit yang disedekahkan pasti memberi makna yang besar buat mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki dan mengurniakan ladang pahala buat anda yang sudi menyumbang. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Melaka 89.5 FM.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radian Suara Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini bersama Destinasi untuk setiap hari Isnin, alhamdulillah kita akan bersama rancangan Raudah Jiwa, dan untuk para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan kita akan buka sebentar saja lagi. WhatsApp konti untuk waktu ini 01719004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini alhamdulillah kita masih bersama untuk Raudah Jiwa bersama tetamu ni, alhamdulillah bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Kaifa haluka? Ana bikhair alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaif haluki? Alhamdulillah, ana bikhair Datuk. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Datuk masih luangkan masa untuk Raudah Jiwa pada petang ini, dan insya-Allah untuk petang ini Datuk akan bincangkan tentang jom cari bahagia hakiki. Itulah siapa yang tak cari bahagia kan Datuk. Tapi kita dalam Raudah Jiwa ini kita nak tahu apa maksud terlebih dahulu bahagia yang holistik dan hakiki. Bagaimana Datuk, silakan. Allah selamat. Yalah, bahagia ni ya, nama adik-adik, anak-anak, tuan-tuan, perempuan, datin. Bahagia ni sangat relatif. Jadi sebabnya bila nak cari bahagia hakiki, kita kena cari definisinya dulu. Bahagia ialah dia berubah ikut manusia, ikut situasi, ikut keadaan, ikut kondisi. Untuk orang yang sakit, sihat itu akan membahagiakan dia. Untuk orang yang sihat, maka ada keluarga yang harmoni. Itu akan bahagiakan dia. Untuk orang yang sudah ada keluarga harmoni, kadang makan bersama itu bahagia, solat berjamaah itu bahagia, dapat pergi menjalankan ibadah umrah itu bahagia. Itu dia. Tapi rupanya ada juga segolongan manusia dalam dunia ini ya, golongan yang pesimis, yang memang sentiasa suzon lah, bersangka buruk. Dia kata apa? Tak ada wujud dunia, bukan dekat dunia ni bahagia. Dunia ni bukan tempat terutamanya orang Islam untuk bahagia. Ni untuk kita diuji, untuk derita. Sebab orang Islam lahirnya derita, menangis. Ya, dia mendewasa dalam keadaan tangisan. Bila orang hantar ke kubur pun dengan tangisan. Itu pesimistik punya perspektif. Tapi yalah, bahagia hakiki apabila kita dapat redha Allah. Di dunia kita bahagia, di alam barzah kita lapang, ya, di akhirat kita berjaya, Allah kurniakan syurga, maka kita akan dapat bahagia yang hakiki. Tapi cara rumusannya tu Abang pernah sebut dulu, ramai orang akan bahagia bila dia ada something to do, ada benda yang dia nak lakukan. Dia tak menganggur, tidak sia-sia, tidak berlepak, tidak ada benda yang tak buat ya. Something to do. Lepas tu ada orang yang dia sayangi. Keluarganya, mak bapaknya, adik-beradiknya, pasangannya, anak-anaknya, someone to love. Lepas tu, ada benda yang dia nak harapkan. Dia dapat kata tu looking forward. Dapat kata tu masa depan yang lebih gemilang. Ada benda yang dia harapkan. Dia harapkan akan berjaya, dia harapkan akan anak-anak lulus SPM yang sedang ambil hari ni, mula hari ni. Ni semua ya something to look forward. Dan rupanya ni dia. Kebahagiaan hakiki bila kita hidup dengan seimbang, ada senang, ada susah. Jadi ada masalah, ada cabaran yang nak diatasi. Orang yang hebat, dia akan rasa sangat tak selap hati bila everything is fine. Semuanya beres, semuanya rancak, semuanya cantik. Dia rasa takut sebab Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Jadi orang yang beriman, orang yang berilmu, dia takut kalau everything is fine. Semuanya cantik. Untuk orang biasa bahagia, tapi untuk orang yang berilmu, no. Ada benda yang tak betul ni. Mungkin kita banyak silap, banyak dosa, kurang doa, kurang zikir, maka Allah tak sayang kita, tak uji kita. So itulah dia. So mudah-mudahan yang akhir sekali, akhir kalam untuk permulaan ni, bila kita mula merapatkan hubungan kita dengan Allah, Allah akan berikan kita insya-Allah langkah demi langkah kebahagiaan yang hakiki insya-Allah.
Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas mukadimahnya. Itulah kena tahu terlebih dahulu apa maksudnya bahagia itu, baru kita tahu. Rupanya bahagia sebenarnya bukannya bila Allah beri segala apa yang kita nak sebenarnya kan. Tapi bila Allah uji pun kena bahagia juga sebab Allah uji sebab sayang sebenarnya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang macam Datuk kata, ada je yang menyalahkan takdir, ada je yang menyalahkan orang. Tapi salah sendiri tak nampak. Kita nak tahulah juga apa yang di antara punca menjadi macam tu, Datuk. Itulah dia untuk menjawab soalan yang penting ni. Kita kena yakin hakikat bahawa selalu yang para asatizah, guru-guru kita pesan, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Nampak? Allah tak pernah zalim. Tetapi hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Itu sebabnya kita kena terima hakikat bahawa bila kita ada masalah, kita tak bahagia, kita ada cabaran, salahnya kita sampai disahihkan, disahkan, dihujahkan dengan wama asabakum min musibah fa bima kasabat aidikum. Apabila Allah beri kita musibah, ujian, mihnah, tribulasi, apa sebab? Fa bima kasabat aidikum, sebab kesilapan kita sendiri. Jadi langkah pertama untuk kita cari punca, kenapa aku tak bahagia? Bahagia hak semua orang, kita ada hak untuk bahagia dan bahagia terpulang pada diri kita. Kalau kita tak bubuh syarat yang luar biasa yang bukan-bukan, insya-Allah kalau kita mudah bersyukur, mudah redha, mudah ada sifat qanaah, kita mudah untuk bahagia walau apa pun yang kita hadapi. Dan selalu tak apa pesan kan, apa pun cabaran yang Allah berikan, kita selalu akan sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kejadian. Jadi untuk merumuskannya, apa lagi menyebabkan kita kadang susah sangat nak bahagia? Trauma yang belum pulih, ada kenangan-kenangan pahit, of course lah, kurang syukur, kurang ibadah, memang punca tak bahagia yang hakiki. Batu ingat peristiwa lama, masih ada dendam, enggan maafkan, itu sebabnya kadang-kadang kita ni sibuk beri tumpuan pada benda-benda yang di luar kawalan. Masalah jiran tu kita kalau boleh bantu, boleh doa, tapi jangan awak sibuk ambil tapi jaga tepikan orang sampai awak kain sendiri pun tak terjaga. Kita sibuk beri tumpuan pada benda yang di luar kawasan kita, di kawalan kita, yang sepatutnya kita tak beri tumpuan yang lebih, tapi sepatutnya kita tumpu pada pembaikan diri dulu sebelum sibuk nak betulkan orang lain. Sebabnya kata Ali, orang yang hebat, yang bahagia, orang yang sibuk betulkan dirinya, sampai sebenarnya tak ada masa nak cari-cari kesilapan orang lain. So, ada orang dia tak bahagia, Tin, sebab dia sibuk minta penghargaan dari manusia. Ini orang yang ujub lah, ujub. Dia kena dipuji baru dia rasa bahagia. Tapi yang Tok Abah nampak bila mengkaunsel puluh ribu manusia, Tok Abah dapati ramai orang tak bahagia sebab tak kenal dirinya. Dia tak tahu kehebatan dirinya, maka dia tak keluarkan semuanya. Dia tak tahu kelemahan-kelemahan dirinya sampai dia tak atasi kelemahan satu persatu. Dia tak tahu bakat-bakat dan potensi dirinya sampai tidak diteroka bakat dan potensi sampai dia jadi aset yang lebih bermakna dan membahagiakan diri, keluarga, masyarakat, agama, malah dunia. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk atas pencerahan, dan untuk waktu ini Datuk dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kuantan 89.6. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Johor Bahru 106.2 FM.
Dalam kita memperkatakan tentang isu-isu yang pertama sekali, hubungan kita dengan Allah SWT, itu adalah yang pada asal. Tolak ke tepi, tolak ke kanan, bagaimana putaran pun, itu paksi kita yang pertama. Yang kedua adalah hubungan kita sesama manusia. Walaupun kita ni bagus macam mana pun, tapi sekiranya kita tidak ada hubungan sesama manusia, maknanya tidak memberi apa-apa. Di situlah yang akan diperhitungkan segala pahala-pahala kita tu, iaitu yang melibatkan hubungan manusia. Bagaimana kita bermuamalat, bagaimana kita berurusan, berkeluarga, hukum makam dan lainnya maqasid syariah. Dan seterusnya hubungan kita dengan alam. Alam ini adalah sebenarnya tempat untuk kita beristirahat, tetapi kadang-kadang kita dengan tangan-tangan kita ni ganasnya, dan akhir alam itu telah musnah. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata, suka hati aku lah, baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh, mikrofon. Bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap, kalau tidak DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana, tetapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik, lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat, buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia kan masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengisi jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama rancangan Raudah Jiwa pada petang ini bersama saya Mona Jasman dan juga bersama tetamu Raudah Jiwa yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi untuk petang ini. Dan Datuk masih membincangkan tentang Jom Syari Bahagia Hakiki. Ramai yang menitip learning point, tuliskan di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube. Terima kasih kepada para pendengar, dan untuk anda soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini bersama Dato', kita nak tahulah juga Dato', ada orang kata perlu ke nak jadi bahagia ni? Kenapa kena cari bahagia juga Dato'? Kalau kita jadi macam ni, diri sendiri macam tu, tak boleh ke? Bagaimana Datuk, silakan. Okey, bagus tu soalan penting tu Datuk Mona ya. Sebenarnya untuk semua para pendengar, sahabat-sahabat Radio IKIM, so kita kena sebenarnya mencari bahagia ni sebab ya, yang Tok Abah sebut tadi tu, bahagia tu hak semua manusia. Allah cipta kita untuk berjaya cemerlang dunia dan akhirat. Cemerlang di dunia, kita bahagia di dunia. Cemerlang di alam barzah, cemerlang di kubur. Cemerlang di akhirat, mudah-mudahanlah. Jadi itu sebenarnya kita kena bahagia. Dan sebenarnya bila kita berkawan dengan orang yang negatif, yang toksik, susah nak bahagia. Kalau kita sibuk nak kejar dunia, sebenarnya Nabi dah pesan, barang siapa kejar dunia, dunia lari semakin laju. Tak terkejar, kita tak akan bahagia. Tapi barang siapa kejar akhirat, Allah jadikan dunia kejar kita, maka kita akan dapat bahagia yang hakiki. Jadi nak sebut apa dia? Ya, kepentingan kita mencari bahagia supaya kita membentuk satu aura, satu bi'ah yang positif. Bila kita semua bahagia, mak bapak bahagia, masuk rumah dengan senyuman, dengan salam, dengan senyuman, anak-anak pun akan bahagia. Jadi kita akan, kebahagiaan ini boleh menular kepada orang lain. Satu. Yang keduanya, bila kita tak bahagia, kadang-kadang kita rasa negatif, kita rasa kecewa, kita rasa tak berguna. Sebab ramai orang yang tak bahagia, bila Tok Abah survey, Tok Abah tanya, Tok Abah counsel,
Mereka kata mereka ni tak ada guna pada keluarga pun, dia memang membawa bala pada keluarga dan sebagainya, ya. Kat pejabat pun dia orang ni tak tak memberi sumbangan kepada jabatan, kepada majikan, ya. So itu satu perkara. Dan bila orang tak bahagia, ikut kajian psikologi, esteem diri, ya, ataupun dia punya kewibawaan dia menurun. Jadi orang tak hargai, tak pandang dia, tak hormat, tak yakin kat dia. Rasa nak menangis, rasa bersalah. Dan orang yang tak bahagia, ikut kajian, ni dia. Dia mudah sentap, ya, mudah sentap. Dan kajian demi kajian mengesahkan, ni Allah punya kuasa. Kalau ikut pinjam bahasa Inggeris, only happy people can produce their best. Jadi bila kita ceria, bahagia yang sebenar, maka Allah beri kita kekuatan, ilham, inspirasi, tenaga untuk melakukan yang terbaik, menghasilkan yang terbaik. Itu sebabnya kita kena bahagia. Sebab Allah amat kasih hamba-Nya, bila buat sesuatu dia buat dengan itqan, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. And itu cuma boleh berlaku insya-Allah bila kita bahagia, kita redha, kita bersyukur. Ya, lagipun bila kita tak bahagia, kalau muncul muram aja, agak-agak kawan nak datang ke, kawan nak dekat ke. Jadi kawan pun jauh, ya, muka pun tak ada nur, rezeki tertutup, ya, prestasi menurun, ya. Kawan tu kurang jadi aset kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada agama, kepada bangsa, kepada negara, kepada dunia. Kita tidak jadi aset. Ya, sebab kita tak bahagia, cannot produce besar, ya. Dan yang paling Tok Abah risau, ini disahkan oleh pakar perubatan, alopati, homeopati, alternative medicine, perubatan Islam. Bila kita tidak bahagia, mudah kena penyakit. Itu sebabnya semua penyakit fizikal bermula dengan sakit rohani. Dan salah satu sakit rohani ialah dia sedih, dia hiba, dia tak bahagia, dia tak ceria, ya, dia tak berserah pada Allah sebenar-benar, maka dia mudah ada penyakit rohani dan akan dihinggapi berbagai-bagai penyakit, ya, termasuk tidak bahagia dan sakit-sakit fizikal yang lain. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Dan Datuk mungkin ada juga yang bertanya, bagaimana kita nak dapatkan petua dari Datuk? Bagaimana kita nak cari kebahagiaan dan mencapai kebahagiaan yang hakiki itu? Wow, itu soalan yang penting. Dan 2-3 hari lepas, bila Tok Abah cakap dengan anak yatim, dengan kat program, satu program dengan pelajar-pelajar, dengan mak bapak yang anak nak ambil SPM, dia akan tanya, Tok Abah, apa pesanan untuk anak-anak saya nak ambil exam? Tok Abah akan cakap benda yang sama. Ya, rupanya ilmu itu ibarat cahaya. Ya, kebahagiaan itu ibarat cahaya. Ya, ilham dari Allah itu ibarat cahaya. Dan cahaya tak masuk dalam hati yang gelap. Jadi orang yang hati gelap, artinya banyak dosa, ya, maka susah nak bahagia, susah nak pandai, susah nak mengingat fakta untuk dapat jawab dalam exam, susah nak menggamit bahagia yang hakiki. Justru tip yang paling penting ialah murnikan hati, bersihkan hati, ya, cuci hati tiap-tiap malam. Dan Tok Abah dah pesan banyak kali dan akan terus berpesan sampai Tok Abah meninggal dunia. Ya, jom kita solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak, taubatan nasuha, ya, murnikan hati. Itu asas untuk menarik bahagia. Dan of course lah, dapat tidak, bahagia itu hak Allah. Bahagia itu kepunyaan Allah. Kita bahagia sebab Allah beri kita bahagia. Jadi kalau kita nak dapat bahagia dari Allah, maka kita kena taat, kita patuh. Kita mengabdikan diri pada yang beri bahagia. Kalau kita nak bahagia, please kita taat, ya, dan tunaikan hak kita kepada yang memberi bahagia, iaitu pada Allah. Jangan tinggal solat. Banyakkan yang sunat-sunat, wajib tak payah cakap lah kan, dah fardu, ya. Tapi yang sunat pun kita perbanyakkan, yang maksiat kita jauhkan. Mudah-mudahan kita akan ke situlah bahagia yang hakiki. Dan of course kita selalu dipesan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, ya, hati akan menjadi tenang. Of course akan dapat kebahagiaan yang hakiki. Bahagia ni mungkin luaran, tapi bahagian yang hakiki luar dalam, hatinya bahagia, mindanya bahagia, emosinya bahagia. Dikubur dia bahagia, di dunia dia bahagia. Itu bahagia hakiki. Jadi kita kena banyak zikir. Zikrullah, ya. Dan of course Tok Abah selalu pesan, ya. Tok Abah pesan pada anak-anak Tok Abah sendiri. Kalau kamu nak bangun pagi dengan ceria dan bahagia, sebelum tidur programkan otak awak. Programkan otak. Sebab apa yang kita programkan, apa yang kita fikir, apa yang kita fokus sebelum kita tidur akan jadi semacam mental programming yang akan diulang-ulang. Dia punya
saranan itu boleh minda di bawah sedar sepanjang kita tidur. Kita tidur 4 jam, 5 jam. Dalam masa 5 jam tidak akan diulang. Ya Allah, kejutkan aku besok pagi pukul 5.30 pagi. Dengan keadaan aku ceria, hebat, cemerlang, sehat, bahagia ya Allah. Tolong ya Allah. Kalau besok aku masih ada umur, jadikan esok baik sikit daripada hari ini. Tapi kalau esok aku meninggal dunia ya Allah, jadikan esok matikan aku dalam husnul khatimah. Kita programkan otak kita sebelum kita tidur dan mudah-mudahan besok pagi kita bangun dengan berpotensi besar untuk bangun dalam keadaan yang ceria, bahagia insya-Allah. Ini telah dibuktikan oleh berjuta manusia. Tok Abah pun telah makan lebih kurang 40 tahun. Memang betul. Dan of course, Tok Abah yang dah tua ni, umur 72 ni dekat ni. So exercise, kita sehat, kita akan bahagia. Badan kita mengeluarkan endorfin. Hormon bahagia ialah endorfin. Hormon bahagia juga ialah serotonin. Serotonin hormon yang membagi semua sistem. Dan bila kita peluk pasangan, peluk anak, peluk cucu, kita akan rasa bahagia sebab ada hormon cinta, hormon kasih sayang. Tak apa lupa namanya ya. Hormon kasih sayang akan dirembeskan oleh badan. Bila kita membelai orang yang tersayang, pasangan, anak, cucu, haiwan kesayangan dan of course ujung-ujung ni tak apa banyak membaca dan mendengar nasihat daripada pakar-pakar. Apa dia orang kata? Ada makanan yang membawa kebahagiaan. Food to be happy. So ada makanan merangsang otak, ada makanan untuk bahagia, ada makanan untuk bagi kita tenaga, ada makanan untuk memberikan kita keceriaan. Subhanallah. Ada orang biasanya kalau orang dewasa dia dapat coklat, dia akan rasa bahagia dan bertenaga, betul. Itu memang betul. Dan of course orang yang suka makan daging putih, ayam, ikan, maka dia akan tenang, kurang sentap, jadi mudah bahagia. Tapi orang makan daging merah, daging kambing, lembu dan sebagainya, dia daging merah, dia mudah irritable. Ikut kajian, dia mudah irritable. Itu sebabnya Nabi pernah disebut oleh para ulama, Nabi makan daging 40 hari sekali. Allahu Akbar. Kita makan tiap hari. Dan Nabi bersabda mafhumnya, aku makan daging, aku berumah tangga. Artinya, daging itu antara sumber nafsu. Jadi, tapi Nabi makan 40 hari sekali. Kita 40 kali. Sehari. Tak jugalah. Tapi tiap-tiap hari lah. Tiap-tiap hari makan. So, ni dia. Tiapnya banyak lagi lah. Kaedah untuk bahagia sebab masing-masing ada kaedah dan pendekatan masing-masing. Tapi itu some of the basic thing. Mungkin kita boleh respon daripada soalan pada para pendengar. Mungkin kita akan berikan lagi. Apa lagi tip-tip untuk benar-benar dapat kebahagiaan yang hakiki. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk atas pencerahan dan Datuk dan para pendengar untuk waktu ini. Kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Tuhanku, ampuni alpaku, pegang erat imanku. Tidak pernah luput, maupun kau memilih. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Jabir ibn Hayyan. Abu Musa Jabir ibn Hayyan ibn Abdullah Al-Kufi lahir pada tahun 722 Masihi di Tus, Iran dan meninggal dunia di Kufah sekitar tahun 815 Masihi. Sarjana-sarjana dunia mengiktiraf beliau sebagai bapa kimia. Ibn Hayyan yang bapanya seorang ahli farmasi menghabiskan hampir keseluruhan hidupnya di Kufah, Iraq, tempat beliau menjadikan kimia sebagai cabang ilmu sains yang bersistematik. Beliau banyak menghabiskan masanya di makmal untuk mengkaji dan menyempurnakan proses pemejaluapan, pencecairan, penghabluran, penyulingan, penulinan, pengamalgaman, pengoksidaan, penyejatan dan penurasan.
Beliau juga menulis tentang kaedah penggabungan bahan kimia tanpa kehilangan ciri asalnya untuk membentuk kesatuan unsur yang amat halus untuk dapat dilihat oleh mata kasar. Teorinya itu kelihatan munasabah pada zaman kini, namun lebih 1250 tahun yang lalu, ia merupakan sesuatu yang luar biasa. Ibn Hayyan ternyata mendahului zamannya. Ibn Hayyan meningkatkan keupayaan eksperimen kimia secara pesat dengan menemui asid sulfurik, nitrik dan nitromuriatik yang kesemuanya kini penting dalam industri kimia. Di era digital ini, kita perlu memiliki ilmu mengenai keselamatan cyber. Maka sebagai warga digital, kita harus fasih digital, iaitu bertingkah laku positif, beretika, berintegriti dan bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan di dalam talian. Menilai sesuatu informasi yang diterima dengan bijak sebelum berkongsi agar tindakan tersebut tidak memudaratkan. Jadilah warga digital yang berhemah demi kesejahteraan bersama. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Saya Lieutenant Colonel Mustafa bin Ahmad, Naib Presiden Kanan Cyber Security Malaysia, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Dia khauf ini, perasaan takut ini, dia hadir ataupun dia ada di dalam hati kita. Kerana apa? Kerana kita memikirkan tentang takut kepada siksa dan juga bimbang keadaan buruk yang akan menimpa kita. Kerana apa? Kerana perbuatan yang jahat, kerana kemaksiatan yang kita telah lakukan, dosa-dosa yang kita telah buat. Jadi macam mana nak hadir perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak kenal Allah? Macam mana nak hadir perasaan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi untuk menghadirkan perasaan takut, takwa kepada Allah, untuk menghadirkan perasaan sentiasa bergantung diri, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan kepada ilmu dan juga pengenalan. Kuala Terengganu 100.2. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Raudah Jiwa bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa, pakar motivasi untuk petang ini. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah ramai yang tuliskan learning point yang Datuk sebutkan tadi. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ada soalan kita ambilkan dari YouTube IKIM Media. Ada yang bertanya, Datuk Rashid Riza. Doktor, bagaimana nak mengenali keluarga bahagia? Adakah orang banyak bersendirian tak bahagia? Bagaimana, Datuk? Wow, ya. Memang ada ramai orang kata yang falsafah hidupnya, aku tak nak kacau orang, aku tak nak orang kacau aku bahagia kalau aku sendirian. Ini pegangan yang salah. Kenapa pula salah? Ya, Nabi menggalakkan umat Islam sentiasa berjamaah. Nabi memang ada kalanya berkhalwat di Gua Hira. Nabi juga suka bersendirian untuk merapatkan dengan Allah. Tapi acap kali Nabi akan bersama dengan orang ramai, berjamaah. Nabi sentiasa berjamaah dalam banyak hal. Jadi kita tidak benar orang kata, aku memang suka sendirian, aku bahagia. Salah. Ya, itu bahagia yang tidak hakiki, itu fata morgana. Macam bahagia tapi tidak bahagia. Mana mungkin sendirian awak bahagia? Sebab kita disuruh berjamaah, solat berjamaah, makan bersama itu barakah. Makan satu talam kalau 4-5 orang lagi barakah. Memang banyak hujah-hujah yang menerangkan bahawa banyak keberkatan bila buat kerja dengan jamaah, baik bermain, baik makan, baik solat, baik buat kerja, ya akan dapat sinergi ataupun kata tu simbiosis ataupun kehebatan yang di luar jangkaan bila kita berjamaah atau kerjasama. Jadi jangan silap, ya. So berdoalah. Tok Abbas ni sebenarnya orang yang suka bersendirian by nature. Tapi Tok Abbas berdoa dan usaha dan belajar cari ilmu, belajar komunikasi untuk mudah campur orang dan selesa dengan orang. Mudah-mudahan untuk dapat bahagia yang hakiki, bukan rasa bahagia tapi Allah benci. Ya, orang yang suka sendirian ibarat kambing yang seekor akan mudah ditangkap oleh
serigala yang ganas. Tapi kalau orang yang berjamaah ibarat kambing yang segerombolan yang serigala pun takut nak attack sebab masing-masing dengan tanduknya lama-lama sama-sama boleh defend. So ini satu tamsil yang Nabi beri untuk kita sebagai hujah bahawa berjamaah, bercampur itulah untuk dapat bahagia yang hakiki. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dato' atas pencerahan dan ada soalan di WhatsApp konti 0112900404. Bertanya, Dato', saya diuji 2 kali tidak jadi kahwin sehingga ibu juga turut bersedih dengan ujian yang menimpa saya. Malah ibu selalu merisaukan saya. Saya tidak mahu ibu bersedih lagi dan terlalu memikirkan tentang saya. Ibu hampir umur 70 tahun. Kini saya hanya ingin fokus untuk bahagiakan ibu dan tidak lagi mencari pasangan. Adakah tindakan saya itu salah atau betul? Bagaimana, Datuk? Selamat, bagus ya. Dia soalan yang sangat baik sebab ini soalan yang praktikal, realiti yang dihadapinya. Tapi kena ingat satu hakikat yang semua guru-guru kita pesan, Allah takkan ambil sesuatu daripada kita kecuali digantikan yang lebih baik. Dah nak berumah tangga 2 kali tapi tak jadi. Artinya apa? Artinya Allah nak beri yang terbaik. Ya, Allah nak berikan terbaik sebab yang 2 yang tak jadi itu tak cukup baik untuk anda. Siapa kata? Allah kata. Sebab Allah tak beri apa yang awak minta, apa yang awak hendak. Tapi Allah beri apa yang awak perlu dan yang baik untuk anda. Jadi kena yakin bahawa yang 2 orang yang terlepas tu is not good for you. Dan minta, yang penting suruh mak doakan. Bila mak tanya jangan risau mak doakan saja. Doa mak makbul. Itu satu. Yang keduanya, Tabah dah banyak sangat jumpa kes ya. Banyak jumpa kes bahawa anak-anak yang sengaja melewatkan berumah tangga untuk menjaga ibu bapanya, yang menjaga ibu bapa yang sudah tua tu, maka Allah ganjari dengan kenikmatan di dunia, di akhirat, insya-Allah lah. Yang insya-Allah akhirat kita tak tahu tapi mudah-mudahan. Ya, tapi di dunia pun nampak naik pangkat, dapat jodoh yang terbaik. Ada seorang gadis ya, dah hampir 40 umurnya sebab anak sulung, menjaga maknya, yang lain semua dah berumah tangga. Tapi dia berkorban untuk jaga mak, akhirnya dia dapat jodoh yang terbaik, yang sangat hebat dan Allah berikan dia ganjaran dan nikmat yang melimpah ruah di dunia. Jadi apa yang penanya boleh buat ialah di samping menjaga mak dengan sebaik mungkin dengan ikhlas, di samping terus dan tolong pasang niat, ya Allah, kalau aku dapat jodoh itu baik untuk aku dan mak aku ni, kau berikanlah, kau dekatkanlah. Mana-mana lelaki yang baik untuk aku, kau dekatkan. Mana-mana lelaki yang tak bagus untuk aku, kau jauhkan, ya Allah. Ya. Yang keduanya, tolong ya, pesan dan ulang, jangan jemu. Ya, bila kita mencuci hati kita bersih, hati jadi magnet. Hati bersih tarik rezeki, hati bersih tarik sayang, hati bersih tarik jodoh, hati bersih tarik hidayah dari Allah, petunjuk. Ya, hati kotor yang menarik bencana, penyakit, malahan kebencian orang sampai bakal pasangan kita pun benci nak dekat dengan kita. Jadi betulkan diri secara 360 menyeluruh, artinya berkhidmat dengan ikhlas pada mak bapak, ya, pada ibu tu, lepas tu jaga ibadah dengan sempurna, pasang niat untuk dapat jodoh yang terbaik. Tiap-tiap hari bangun, ya Allah, kalau hari ni hari aku bertemu jodoh aku, biarlah ya, orang yang baik, orang yang sekufu, orang yang dapat bimbing aku selamat di dunia dan di akhirat. Jangan kata tak nak sibuk cari pasangan, jangan. Ya, sebab fikir itu adalah doa. So tak mengapa. Tapi biarlah aku dapat pasangan yang mudah untuk aku bahagia dunia akhirat, dapat redha Allah dan dapat memberi khidmat kepada ibuku. Sebab ada suami ya yang tak suka jaga mertua. Jadi kalau dijodohkan oleh seorang suami yang suka berkhidmat juga pada mertua, pada orang tua, masya-Allah, itulah ya hadiah yang terbaik. So jangan sempitkan sebab Allah Maha Kaya, minta yang terbaik. Jangan sibuk nak buat fokus satu benda sampai abaikan yang satu lagi. Nak fokus pada jaga mak, tinggalkan jodoh. Tak betul. Sebab Allah Maha Kaya. So minta semua. InsyaAllah Allah akan beri kalau kita layak dapat. Wallahualam. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doa yang baik-baik. InsyaAllah Allah beri yang baik-baik. InsyaAllah. Dan ada satu soalan lagi, Doktor, dari Nik Nur Haramaini. Bertanya, cara terbaik untuk dapatkan bahagia yang hakiki. Mungkin yang lebih bahagia lah. Bagaimana, Datuk? Cara terbaik untuk bahagia hakiki itu, Toba dengar itu salah satu klip audio tadi yang Toba dengar kat radio tadi, kan?
Bahkan disebut oleh ustaz yang bercakap tu tahu suka sangat. Dia kata apa? Orang yang beriman rasa syukur dengan yang sedikit apa yang dia ada. Orang kufur, orang yang lemah iman, dia terasa tak puas hati walaupun dengan nikmat yang melimpah ruah. Jadi bahagia yang hakiki inilah bentuk rasa syukur. Bila kita ada rasa syukur, ada sifat qanaah, maka dengan apa yang kita ada, kita akan redha dan bahagia. Bukan artinya redha dan bahagia itu kita tak cuba untuk perbaiki diri. Tak. Tapi untuk setiap tahap yang kita dapat dari Allah, kita bersyukur. Semuanya tak apa. Ulang balik. Ya, pesan Nabi, untuk apa pun yang berlaku, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap yang berlaku. Jadi itu satu cara yang hakiki. Yang keduanya of course lah, orang yang rapatkan diri dengan Allah dan rapatkan diri dengan manusia. Sebenarnya jangan suka jadi kera sumbang ya. Jangan jadi ada silo mentality. Nak bersendirian tak boleh ya. So Allah suruh kita, Nabi suruh kita, Islam suruh kita untuk berjemaah, campur orang dan jadi aset kepada masyarakat. Jadi kita boleh rapat dengan Allah, rapat dengan manusia dan kita hidupkan sunnah-sunnah. Kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah kita atas landasan yang sangat tepat untuk mencapai, mendapat bahagia yang hakiki. Sebab bila kita taat ke Allah, Allah akan berikan kita macam-macam. Dan bahagia hakiki bila kita hidup untuk memberi khidmat. Sebab Tok Abbas selalu pesan pada anak-anak Tok Abbas sendiri. Hidup bukan sekadar nak jadi yang terbaik, tapi nak sentiasa berbuat baik. Sebab bila kita berbuat baik, beri khidmat ke orang, Allah akan berikan kita bantuan melimpah ruah dan kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki insya-Allah. Ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Haji Muhammad Fazilah Kamsa. Mungkin ada sedikit masa lagi Datuk untuk pesanan terakhir untuk petang ini. Silakan Datuk. Allahumma selamat. Itulah pesanan terakhir Tok Abah itulah ya. Kita kena ingat ya. Sebenarnya kita ni mudah sangat untuk bahagia dengan syarat kita kenal, ya, kita tahu betapa magicalnya hidup kita ni, betapa pemurah pengasih penyayang Allah, ya. So urus stres dengan sempurna. Jangan bandingkan diri awak dengan sesiapa. Awak akan rasa kecewa, tak bahagia. Kenapa aku tak secantik dia? Kenapa aku tak sekaya dia? Kenapa aku tak sepandai dia? Salah. Sebab Allah tak suruh kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang yang berjaya, beruntung, yang mudah-mudahan bahagia yang hakiki, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Kita lebih baik daripada siapa? Kita yang hari ini lebih baik daripada kita yang semalam. Jadi bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Jangan sibuk bandingkan dengan orang lain. Banyak bersyukur sebab kita ni kebanyakan kita tidak bersyukur. Sampai Allah mengesahkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Jadi jom kita mudah belajar untuk bersyukur, ya. Belajar, betulkan rutin hidup kita. Ya, dan dia fikir ya, last kali yang Tok Abbas pesan, Allah akan tolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya dengan ikhlas. So, bila kita tolong orang lain walaupun kita dalam keadaan sempit, jangan takut. Ya, kita akan Allah berikan ganjaran dan nikmat yang melimpah ruah di luar jangkaan kita. InsyaAllah kebahagiaan hakiki akan jadi milik kita bila kita ingat hakikat yang sangat dasar ini insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Haji Muhammad Fazilah Kamsa atas tips petua dan ialah pengalaman Datuk dalam motivasi. Sebenarnya banyak mutiara yang kita boleh kutip untuk petang ini yang kita perlu amalkan, bukan kita dengar sahaja insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datin. Ya, sama-sama Datuk. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Euforia Islami. 20 tiket untuk dimenangi pemenang bertuah di Radio IKIM. Sertai kuis konsert Saujana 25 menerusi slot Aspirasi 10.1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 13 Februari ini. Teka lirik lagu Saujana dan menangi 2 tiket menyaksikan persembahan Saujana dengan penampilan khas Orkestra Tradisional Malaysia bersama Nazri Johani, Aula, Andika dan Ustaz Nabil di ZEP Kuala Lumpur pada 5 Mac 2023 jam 8.30 malam. Untuk pembelian secara online, layari laman web tiket rasmi konsert Saujana 25 di www.tickettoyou.com.my.
Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Beranjak meninggalkan semua kisah suka dan duka yang terjadi di antara kita berdua, akan tersemaikan memori bekalan untuk aku mengingati dirimu. Engkaulah sahabatku, kau sentiasa dalam hatiku. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira, keberkalah. Jika engkau berduka, aku akan ada saat kau pelukanku. Kau hadiahkan inspirasi, juga motivasi dan nasihat, teguran tanpa sanksi. Kau ajarku erti memberi, makna menerima dengan ikhlas dan setia. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira, kabarkanlah. Jika engkau berduka, aku akan ada saat kau perlukan. Peristiwa kita yang lalu akan kulukiskan menjadi potret indah yang tersemat di jiwa. Ku doakan agar engkau bahagia, hidupmu ceria, harimu gembira, kabarkanlah. Jika engkau berduka, aku akan ada, aku akan ada saat kau perlukanku. Kaulah sahabatku, engkaulah sahabatku. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 30 Rejab 1444 Hijriah, 20 Februari 2023. Kota Kinabalu 6.31 minit malam, Tawau 6.25 minit malam, Lahad Datu 6.21 minit malam, Kuching 6.57 minit malam, Miri 6.40 minit malam, Kanga 7.31 minit malam, Alustar 7.32 minit malam, Pulau Pinang 7.33 minit malam, Ipoh 7.31 minit malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Seremban 7.29 minit malam, Bandar Melaka 7.28 minit malam, Johor Bahru 7.22 minit malam, Kuantan 7.24 minit malam, Kuala Terengganu 7.22 minit malam dan Kota Baru 7.25 minit malam. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita dalam